Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kesayangan saya di rumah ataupun di mana saja anda semua berada. Anda sedang bersama dengan saya, Jiggy, host anda, dan selamat datang ke rancangan Lepak Je. Yes, dalam rancangan ini kita akan lepak dan berborak bersama selebriti kegemaran anda semua dan melakukan challenge tertentu yang sememangnya menarik. Ya, hari tu Jiggy dah bermain lip sync dengan Afiq Syazwan dan kuis bersama dengan Remy Ishak, kembar saya. Dan rakan Jiggy Alif pula dah buat TikTok challenge dengan Fikri Ibrahim dan bermukbang pedas bersama Nana Al-Halik. Ya, korang boleh teka tak apa yang kita akan buat pada hari ini pula bersama tetamu-tetamu khas kita. Nak tahu siapa yang akan bersama dengan kita hari ini? Tunggu dan lihat, okey? Kalau kita bagi tahu semuanya sekarang, memang takkan ada kejutan, takkan ada surprise, takkan ada wow factor lah, okey? Jadi pastikan anda semua sentiasa saksikan rancangan Lepak Je di Minggu Saham Digital. Dan selain dari itu juga, sepanjang Minggu Saham Digital ini, 2,500 pemenang cabutan bertuah akan dipilih secara rawak. Macam tu. Lepas tu dia akan memenangi e-voucher Lazada yang bernilai RM50. Untuk mendang, anda cuma perlu mendaftar di laman mikro kami di www.minggusahamdigital.com.my. Dan pada petang ini juga, sistem kami telah memilih 500 pemenang cabutan bertuah untuk hari ini. Ya! Jadi sila periksa email anda dalam jam ini juga untuk ketahui jika anda yang terpilih. Okey, Lepak Je ini dibawakan khas sempena Minggu Saham Digital PNB. Jadi, jom kita jadi celik tentang keuangan kita dan hashtag labur bersama. Dan tidak dilupakan juga UMW Holdings. Berhad di UMW, kami sentiasa berusaha menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti untuk anda. UMW, di mana kecemerlangan bermula. Yeah, okey. Tetamu pertama kita ni bukan sahaja gagah perkasa, malah comel macam saya. Tapi beza, dia doktor. Saya bukan. Dan ini bila bab perubatan memang ada power lah. Seorang suami, seorang ayah yang penyayang. Seorang yang sangat, orang kata, manis, jambu. Kalau tengok dia orang cair lah. Keluar rumah berkaki, balik berlutut, gitulah. Lepas tu kita selalu nampak dia dekat dalam TV sebagai Mr. Harpic. Membersih, membasmi kuman. Dah tahu siapa? Mari kita perkenalkan tetamu rancangan Lepak Je kita untuk hari ini, Dr. Syazril Syahrudin, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Stay Syazril. Ya, Doktor join saya, Dok. Mari, Doktor. Yes. Getting jiggy with it. Yeah, nampak belum apa-apa dia pun tak betul macam saya juga. Alamak, dia lagi tinggi dari kita lah. Tak apalah, lebih kurang lah kita sebenarnya, Dok. Apa khabar, Dok? Khabar baik, Jiggy. Sihat, Dok? Sihat dan semangat dah ni. Tak sihat, badan katong, Dok. Ya Allah, hang sama katang je dengan aku. Okey. Rasa kecil. Janganlah gitu, malulah. Okey, jadi para penonton sudah tahu siapakah tetamu pertama kita. Jadi kalau anda ada soalan untuk ditanyakan kepada tetamu kita, Dr. C hari ini, jangan lupa hantarkan soalan bersama hashtag Lepak Je di ruang komen di Facebook di bawah. Dan seandainya kami membaca soalan-soalan anda akan memenangi e-voucher bernilai RM150. Satu tau dari Lazada. Dan kami akan memilih 3 soalan untuk dibaca. Dan apa lagi, tunggu lagi. Hantarlah sekarang. Ia begitu senang. Okey, hari tu kan, Dok, sebenarnya Jiggy ada buat lip sync battle dengan Afiq Syazwan. Hari ni kita akan lakukan lip sync battle juga. Tapi Dr. C kena koreograf senam aerobik. Lepas tu saya kena ikut. Terima ke tak challenge ni? Bring it on. Wow, let's go sisters. Gitu. Baik, no turning back dah, Doktor. Jadi kalau Doktor dah ready, kita akan mulakan sekarang. Jom kita ke pentas senam aerobik kita di sana. Jom. Jom, ayo. Sabar, Jiggy. Dah tahu dah hari ni mesti nak kena buat something. Aduh, dia buka pula. Dah tak boleh pakai jaket. Tak apa, Dok, sila. Mana yang Doktor selesa, saya on saja. So apa dia, macam mana nak buat macam mana ni? So, nanti Dok akan buat, saya follow kat belakang lah. Doktor kat depan lah. Boleh. Lagu sikit. Okay, are you guys ready? Kalau Doktor dah ready, mereka dah ready. Jom, kita mulakan. Budak flat. Macam ni. Budak flat.
Boleh tahan dia ikut dah. Yang berdiam dia ni. Boleh ikut pula semua ni. Dia kuat pula Jiggy ni. Wah, hebat sangat lah. Hebat lah pula dia boleh ikut lah. Begini Jadi bila doktor tengah bersenam dekat gym, doktor biasa ni kan kita tak tahu juga. Okey. Kalau dalam gym tu doktor akan bersenam sambil dengar lagu apa? Mesti lagu kuat-kuat, lagu bertenaga macam budak flat tadi lah. Oh, lagu budak flat. Selain daripada lagu budak flat, ada tak mungkin ada lagu dangdut ke doktor dengar ke? Kalau dah habis tu selalu saya pasang Sudirman ke. Oh. Dia baru tenang. Untuk relaxkan dirilah. Kalau Jiggy? Macam saya suka lagu yang orang kata lagu-lagu cinta. Amboi, hang tengah workout ni hang dengar lagu cinta. Lagu cinta ya. Betapa ku cinta padamu. Macam lah. Macam main masa gitu. Patut badan jadi lagu ni. Okey. Pernah tak doktor terfikir bila cakap pasal lagu-lagu ni, doktor pernah terfikir tak nak jadi penyanyi? Hei, semestinya Jiggy. Okey, doktor suka nyanyi lagu apa? Saya kalau boleh lagu pop, lagu slow sikit tu. Contoh lagu dia macam mana? Kami semua nak dengar ni. Okey, contoh Contoh doktor boleh nyanyi sikit lah. Okey. Cakap apa atas lagu tu? Milik siapakah gadis ini? Bilik saya. Milik pedik pelik ingat ni. Okey kan, Sudirman sikit. Okey. Bagai berkurun lama kesepian. Dahsyat doktor. Nak tanya juga doktor. Masa kalau orang kata selalulah tengok pesakit tu pernah tak tiba-tiba menyanyi untuk pesakit tu? Oi, mestilah pernah kadang tak. Mohon terbiak lah menyanyi dekat pesakit. Datang tiba-tiba. Okey, macam mana saya? Oh, budak flat. Tiba pesakit nama Azura. Oh, Azura. Weh, tak dapat lah. Jadi lain macam sihat weh pesakit. Tengok, Dr. Say ni orang kata menyanyi boleh, senam aerobik boleh, jadi coach boleh, memang handal betul lah. Okey, sekarang ni masa untuk Jiggy pula melakukan senam aerobik saya sebab tak adil lah kalau doktor buat seorang, boleh ikut. Okey, kali ni saya pula. Lepas tu kalau tadi kan tengok dah doktor buat macam ni, sekarang turn saya lah pula. Jangan buat susah. Tak ada doktor, saya okey je. Okey, jom ready ya. Okey. Okey, jom. Lain macam dia punya tonggek ni. Oh ya. Saya pun geli. Saya tengok diri saya pun geli. Macam nak bulu. Dahlah baju hijau tumbuh-tumbuhan tu. Aduh, macam-macam lah tu. Okey, terima kasih Dr. Say sebab supporting yang sangat hari ni dengan kita orang, dan kepada semua yang menonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas video ini. Stay tune, okey? Budak flat. Masuk budak flat. Pandai lah punya lawa lah. Pandai fikir alam lagi. Introducing May by Maybank to you, a new app that'll help you sort things out. It automatically tracks and categorizes all your spending, so now you can focus on the things you love. Like that big trip that you and your friends have been talking about, that you can save for by yourself, or even better, why not save for it together? And when it's time to hit the road, it can even help you sort out payments. It's gotta be May.
Ya, selamat kembali ke rancangan Lepak Je, di mana kita akan lihat selebriti kegemaran anda semua melakukan challenge-challenge tertentu yang memang menarik. Okey, kita baru saja habis lip sync battle versi Senam Robik dengan tetamu kita hari ini, Dr. Sey Syazrin. Wow, masih tak boleh move on lagi. Saya pun cantik. Dah, Okey. Agak-agak doktor lah, berapa banyak kalori kita dah makan tadi? Rasa dekat 1000 kat. Ada 1000 Macam ni tu, 500. 500. Banyak Lebih lah. Kita sehari pun nak kena ada 2000 kalori kan? Dah habis dah kalori kita macam tu. Okey, kepada penonton kita di rumah yang gian menunggu pengumuman cabutan bertuah, inilah waktu yang dinanti-nantikan. Sebanyak 2,500 pemenang cabutan bertuah bakal dipilih. Jadi kalau anda belum daftar, tunggu apa lagi? Daftar sekarang di www.minggusahamdigital.com.my dan anda mungkin dipilih untuk menerima e-voucher Lazada bernilai RM50. Okey? Dan sistem kami telah pun memilih 500 pemenang tau dok untuk cabutan bertuah hari ini. Jadi sila periksa email anda dalam jam ini untuk ketahui jika anda yang terpilih. Tu dia. Okey. Dr. Sey ni memang terkenal bukan sahaja sebagai seorang doktor tetapi juga sebagai personality ataupun influencer yang ingin menyebarkan mesej celik kesihatan. Terutama kepada rakyat Malaysia lah. Bab sadar tu memang tak boleh dinafikan lah. Orang cakap kadang-kadang orang tengok tu, mamat ni badan besar seperti sejuk. Tak tahu 2 pintu ke 3 pintu macam tu lah kan. Okey. Dan mungkinkah kita akan tambahkan lagi fitness coach dalam resume Dr. Sey nanti. Amin. Mungkin. Okey, so nak tanya, apakah projek-projek yang Dr. Sey tengah sibuk dengan sekarang ni? Okey, saya baru lepas habis syuting satu show. Okey. Tanya doktor bersama Lisa Surihani. Alah nak promote boleh jadi. Betul. Jangan lupa Sila. saksikan saya dan Lisa Surihani dalam Tanya Doktor 16 Disember 9 malam di Astro Prima dan Prima HD. Betul. Saya pun ada ikut juga program tu. Dia Kan. banyak share pasal orang kata yalah. Basically info kesihatan kadang-kadang Betul. untuk ibu-ibu kan sakit Betul. puan dan sebagainya lah. So doktor kena Bagus. pakar lah. Bagus. Okey, so nak tahu juga bila Dr. Sey ni mula berjinak dalam bab kesihatan dan bersenam? Okey, saya start bila tengah belajar dulu. Time tu tahun 2008. Tahun 2008? Lepas tu saya tengok macam, selalu kalau tengok doktor-doktor badan-badan semua macam tak berapa Kan sihat. pasal orang kata doktor ni sibuk. Jahat ni Dia setuju. Saya setuju buat muka apa. Kadang-kadang saya saya suka tak pergi nak. klinik. Tak sakit pun saya suka pergi ke. Okey. Saja Betul. tengok nurse. Okey. Tak, saya suka pergi kadang saya terfikir doktor ni memang busy. Bila diorang curi masa nak pergi gym buat badan semua bagai ni kan. Betul. So, sebab itulah saya rasa macam, kenapa aku tak jadi doktor yang berbeza sikit? So itulah mula buat badan tu. Lama tak doktor nak buat badan? Dari 2008 sampai lah ni 12 tahun ke? 12 tahun. 12 tahun baru dapat result macam ni. Betul? Macam berapa lama? Saya setahun lebih jugalah. Cuk. Tak cucuk. Saya tak ambil. Tak. Cuk. Tak. Dah. Saya Apa cucuk ya? tengok akaun balance kosong saya balik. Saya cucuk tu je. Okey, adakah doktor masih berkhidmat sebagai seorang doktor sekarang ataupun dah tak ada langsung? Bagaimana Dr. Sey membahagikan masa untuk orang kata kerjaya, lepas tu dengan keluarga? Banyak juga orang kata Dr. Sey punya job sekarang ni. Okey lah, saya masih lagi berkhidmat tapi saya freelance. Freelance. Doktor pun ada freelance Betul. Maksudnya kalau let's say ada doktor dekat klinik tu yang memang MC ke emergency leave, so saya lah kan. Faham. So banyak masanya dekat rumah. Buat kerja-kerja lain. Sebab bagi saya daripada macam duduk klinik jumpa satu-satu, apa kata kita sebarkan kepada ramai. Betul. Sebab itulah saya aktif sikit lah social media. Jadi maksudnya bukan setakat di klinik saya, dekat luar pun bagi orang spread the good news pasal health semua kan. Okey. Apakah kenangan paling manis selain pada doktor memang manis kita tahu. Masa tadi doktor datang pun ramai yang sembang dengan saya. Comel, sweet kata tu. Saya tak nak cakap je. Lelaki perempuan? Perempuan lah Okey. sebenarnya. Ada seorang tu yang lelaki tu nama dia Alif tak silap. Tu memang dari dulu lagi. Dia duduk terkenal je. Dia teruk tak payah sembang pasal dia tu. Ikut ke belakang. Dia suka ikut belakang. Nak publicity lah tu. Dia memang ya gitu ke? kot. Betul. Tapi orang kata kenangan paling manis doktor lah selama menjadi doktor. Okey, so yang paling best rasanya bila mak-mak nak bersalin ni. Okey. Masa tu tengah latihan. Latihan. Lepas tu dia kata, doktor, sakit. Kalau lah muka anak saya macam doktor, best. Saya Aku macam, kalau macam tu. suami kat mana ni? Bahaya dia cakap macam ni. Suami tak ada. Tengah sakit boleh sempat lagi ya. Kau padahal boleh lagi guna masa tu untuk tenangkan diri dia cakap macam tu dok Okey, Dr. Sey juga kini bergelar pelakon. Orang kata kan dah jadi pelakon sekarang lepas berlakon dalam drama Kebaya Kasut Canvas baru-baru ni. Dahsyat. Biasa. Adakah doktor akan teruskan dengan kerjaya sebagai orang kata ataupun kerjaya tambahan untuk jadi pelakon? Soalan panas tu Jigi. Kita sejukkan dia. Minum dulu. Kalau ada rezeki Jigi memang saya nak buat lah. Tapi kalau boleh saya akan pilih
watak-watak yang selaras dengan doktor jugalah. Oh, faham yang ada kena-mengena dengan perubatan dan Betul. sebagainya lah. Bila pula doktor sedang yang doktor boleh berlakon? Kadang-kadang kita tak tahu yang kita ni ada bakat dalam satu-satu benda. Oh, Bila okey. buat telefon cakap, awak ni bagus lah. Kita pun tak tahu benda tu. Pandai punya soalan hang ni bagus, patut hang jadi host lah. Ya, Alhamdulillah. Oh. Jadi sambunglah job saya. Gitu. Jadi, Sebab aku rasa sebab bila macam ni lah, bila kita host, bila kita selalu keluar dekat social media ni somehow dia menaikkan keyakinan kita. betul. Kan? So daripada situ apa kata, daripada kita duk sorok-sorok, kita guna Betul. kelebihan. Macam hang lah tak? Yalah, dia jadi Sayang macam lah. terapi kadang-kadang Ha, kan. betul. Menghiburkan orang, Ha. kita secara tak langsung terhibur juga, Betul. lupa masalah. Okey, apa yang saya suka juga pasal Dr. Say ni, Ha. doktor memang honest lah orang kata dalam akaun sosial. Memang you jujur, apa you cakap semua memang telur straight tepat. You tak suka macam sebenarnya tak ada. Tak okey, tak okey. Okey, okey. Lepas tu biasanya orang yang guna Instagram atau Facebook hanya akan tunjuk yang elok-elok je dalam kehidupan mereka. Wow. Tapi Dr. Say sanggup bercakap tentang perasaan Dr. Say yang kadang-kadang tak begitu sempurna lah, betul tak? Biasalah hidup ni orang kata tak perfect. Okay. Kita semua masing-masing ada kekurangan. Ha. Dan kekurangan kita adalah untuk melengkapi satu sama lain. Alah. Cewa. Jadi apa yang membuatkan Dr. Say terdorong untuk upload perkongsian macam tu? Siapa dia yang buat semua uji kaji kat aku ni? Ramai doktor. Saya kata doktor jalan je. Semua orang dah macam, ya Allah, ya Tuhan, cantiknya ciptaan Tuhan. Okeylah, okey. Tapi sebenarnya memang rasanya saya memang pilih nak jadi lagu tu lah. Betul. Sebab saya tengok kadang ada setengah orang ni suka guna social media ni sebagai tempat untuk dia jadi orang berbeza. Betul. Kan? Jadi saya duk fikir awak nak jadi lagu ni. Betul. Kan? Apa yang kita buat ni kan seronok kalau kita terus terang, kita ikhlas. So, Betul. semua nampak lah walaupun kita bukan perfect pun. Betul. Doktor manusia juga. So dapatlah ubah sikit pandangan mereka tu, depa happy lah bila kita jadi real kan. Hang real juga dah. Saya pernah juga sebab zaman ini kita rasa macam orang suka banding-membandingkan. Oh, faham. Maksudnya macam kalau pendapat saya lah, dia macam, oh, saya nak jadi macam dia. Sedangkan dia tak tahu kita macam mana sebenarnya kehidupan. Jadi bila doktor buat macam tu, orang terbuka minda macam, oh betul lah, doktor ni pun macam ni juga sebenarnya. Betul tak? So hang real lah dekat Instagram hang real. Saya real. Ni cuk. Tak, saya tercucuk. Oh, tak cucuk. Macam saya cakap, saya repeat, saya cucuk balik. Real. Kosong account, saya balik. Okey, dari relationship punya advice hingga ke kesihatan mental. Memang banyak topik yang real dikongsikan bersama dengan followers Dr. Say baru-baru ni lah. Okey, Dr. Say ada menyatakan berasa kekosongan disebabkan CMCO telah memberi kesan kepada Dr. Say. Contohnya, macam banyak tidur, kurang exercise. Mungkin doktor boleh kongsikan cara-cara doktor mengatasi masalah-masalah tersebut. Hebat no PNB ni, dia tahu kan. Dia orang buat research, Dok. research dia. Betul. Takut je. Okay. Kami pun berapa kali depa filter. Betul ke dia ni boleh? Betul ah. Betul lah. So apa dia selalu asalnya kalau sesiapa yang dekat luar sana rasa macam saya rasa yang penting is cari sesuatu yang boleh memotivasikan anda. Macam saya, bini saya Jigi. Dia jenis hingat sikit. Oh ya? Tapi hingat dia bagus. Dia baguslah. Kadang-kadang kena ada orang rambat sikit pun kita jalan. Laki dia malu gutu. Kadang kami ni kalau tak ada siapa tegur, tak ada siapa katok semua kami malas. So bila ada bini tu macam ai kenapa you tidur? Ai. Itu jadi woi. Betul. So memang bagus. Saya berterima kasih banyak kat bini saya lah. Jadi bila orang kata tadi pasal saya nak tanya sikit pasal orang kata masa CMCO rasa kekosongan, kurang exercise. Ada tak terjejas bentuk badan ke apa? Sebab saya difahamkan, saya ada buat juga sedikit research dan saya punya kawan ada share-share, dia kata doktor juga pernah join badan cantik punya kontes. Jadi untuk orang yang main fizik ni, men's fizik ni saya faham, kalau ada sikit rasa lain kat badan tu mesti macam alamak, macam mana ni kan? Macam mana doktor maintain? Ke macam masa time tu ada memang berlaku perubahan dekat badan? Masa tu memang habis-habis down lah. Habis down lah. Memang tak pi dekat sebulan, setengah bulan gitu. Kita sebulan tak pi pun dah rasa lain kan. Betul-betul. Tapi kita kena habis sebulan tu memang saya macam okey, semangat balik, jaga makan balik. Dia senang sebab kita dah ada muscle memory tu. Muscle memory dah ada. Yang kita buat balik je. Betul macam hang ah. Kan? Ya, macam saya. Tak, saya tengok. Tak. Kosong. Okey, bercakap mengenai risiko pula kan. Ada tu. Dia kata nak bercakap pasal risiko apa tadi? Saya ada terbaca satu soalan. Dia main turun bawah. Naik atas sikit. Ya, bercakap mengenai risiko. Atas sikit. Mengapakah mengambil risiko itu penting? Sama ada dalam pelaburan wang maupun pilihan dalam kerjaya atau hidup. Dr. Say sendiri seorang yang berani mengambil risiko ataupun tidak? Semestinya kita kena berani ambil risiko. Kena berani tu Kalau saya pun memang melabur lah. Melabur tu memang satu yang betul. Kalau boleh, tapi pilihlah melabur yang betul-betul kurang risiko. Kadang, macam saya ni doktor sibuk sikit, tak ada masa nak kaji, nak faham. tengok kan. So ambil yang macam pelaburan yang senang, letak duit, tak payah risau. Yang dah PNB pun jaga. Betul. Kan?
Apapun dia untuk masa depan kita. Betul. Okey doktor, ini antara yang terakhir lah. Apakah azam Dr. C untuk tahun 2021 memandangkan 2020 begitu banyak dugaan, Betul. cabaran untuk kita semua. Perubahan. Jigi. Saya azam saya 2021 saya berazam lah supaya saya akan jadi lebih sihat, lebih positif daripada tahun ni lah. Bagus. Macam mana pula dengan doktor? Kalau saya rasa saya nak spend lebih masa dengan keluarga saya. Betul. Itu yang paling penting lah sebab baru-baru ni pun saya tengok anak saya dia macam lambat sikit dari segi bercakap. Faham. So, saya rasa macam lepas ni nak duduk spend time. Kena check masa tu Betul. Alright. Okay guys, bertenang. Ramai yang dah bergegar jari tu yang nak tanya soalan lah bagai apa kan. Sekarang ni kita akan uji kelincahan anda berfikir dengan sesi soal jawab pantas. Dr. C kena jawab lah. Okey, boleh. Soalan ni kita nak make sure Dr. C jawab dengan pantas. Okey, Dr. C hanya kena pilih jawapan mana yang lebih digemari. Okey, ready dok Ready. Okey, push up atau sit up? Push up. Lari 100 meter atau naik turun 100 anak tangga? Lari 1 meter. Beli kereta sport atau beli rumah banglo? Rumah banglo semestinya. Wow, boleh bercakap segala bahasa atau boleh bercakap dengan haiwan? Haiwan lah. Nak cakap dengan haiwan? Ha. Dah bosan cakap dengan orang apa? Dah habis bosan cakap manusia ke apa dok? Okey. Berlakon filem superhero atau filem komedi? Superhero. Tapi kami tengok doktor ni sebenarnya orang yang lucu juga. Doktor tahu tak doktor seorang yang kelakar? Aduh, saya biasa je bosannya. Tak ada lah. Itu apa yang kita rasa dok. Tapi kami tengok, wah doktor saya rasa boleh ganti Superman lah. Dr. Man. Kan. Okey, sekarang jom kita lihat pula soalan-soalan daripada peminat Dr. C. Kita bagi peluang dekat anda. Mereka telah pun menghantar soalan mereka di ruang komen kami dan kami sudah memilih 3 soalan yang terbaik. Soalan yang terpilih akan mengenai voucher bernilai RM150 dari Lazada daripada Farah Aiza. Macam jiran saya. Farah, hello. Bukan my neighbor. Okay, it's okay. Hi Dr. C Shazril. Bagaimana kita nak mengurus kesihatan mental di rumah kerana perlu bekerja dan mengurus rumah tangga di kala pandemik ini? #lepak je. Macam mana nak urus kesihatan mental di rumah? Okey, so bagi saya pertama ialah kita kena prioritize. Maksudnya bangun-bangun tidur tu. Okey. Kalau boleh malam sebelum tu dah buat list dah. Apa nak buat. What to do esok to do list kita lah. Lepas tu pagi tu buat yang paling susah dulu. Waktu anak-anak tengah tidur, waktu masih sunyi, buat yang susah dulu. Lepas tu bila anak dah bangun semua, kita settle yang mudah-mudah kemudian. Macam doktor kan? Macam doktor kata buat paling susah dulu. Untuk kita apa yang paling susah nak buat lepas bangun tidur? Soalan hang Jigi. Yalah, kadang-kadang kita nak kena reply email, nak kena hafal skrip. Yang nak kena kemas-kemas, buat lagu dulu. Faham. Macam saya ada kawan nama Alip tu lah kan. Dia paling susah, pagi paling susah nak buat bangun tidur. Tu dia. Itu memang masalah. Kenal dia lagu tu. Tak tahulah, saya malas lah kawan ada teruk lah. Okey, kita nak terus ke soalan seterusnya. Celestine Lengkan Jarang. Wow, unik nama dia. Soalan dia, macam mana nak berdiet secara sihat dan membuat badan sadar? #lepak je. Okey, Jigi. Cuba try jawab dulu. Saya? Saya tak sihat tu. Saya bantai je semua. Badan Jigi ni. Tadi Jigi cerita kat saya pagi-pagi dia buat jujitsu, lepas tu dia gym 2 jam. Hebat. Okeylah, kita jawab secara senang. Secara senang ni tak payah ikutlah semua diet fancy-fancy Atkins, keto lah, IF tu semua. Kalau boleh tak payah. Ikut je cara KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Suku-suku separuh cukup dah. Boleh enjoy semua jenis makanan. Betul tak Suku-suku separuh je, Jigi. Asalkan kita minum air banyak lah. Betul. Cukup lah. Mana betul lah. Tenang. Okey. Terima kasih Celestine. Kita terus ke soalan yang ketiga. Soalan seterusnya, Siha. Nama dia Siha? Siha. Sihat. Sihat ya. Sihat. Yeah. Zaman sekarang orang diet dengan IF. Alamak, baru kutuk IF tadi. Kadang buat prolog sampai 5-7 hari baru makan. Betulkah diet begitu boleh cepat kurus, Dr. C? #lepak je, betul ke? #lepak je tu tak lepak tu. Dia tahan. Lepak, dok, Memang laju, memang betul lah laju, Jigi. Ya? Tapi 5-7 hari je lah dia tahan. Lepas tu naik balik. Kan Betul. Kita kalau boleh janganlah buat benda ekstrim-ekstrim. Okey, Siha, pastikan pakaman yang sihat. Yes. Okey, saya rasa itu sahaja soalan-soalan yang kami pilih untuk ditanya kepada Dr. C. Baiklah, terima kasih kepada mereka yang menghantar soalan kepada Dr. C. Sekali lagi, soalan yang dipilih tadi kami dah cakap bakal menerima hadiah e-voucher bernilai RM150 dari Lazada. Efek sendiri nampak? Wakil kami akan menghubungi anda menerusi DM sekejap lagi. Tahniah dan jangan terkejut. Okey, nak ucapkan thank you juga kepada Dr. C. Thank you, Jigi. Kerana sudi membuat cabaran tadi dan menjawab soalan-soalan kami yang bukan itu akan jadi dia punya rutin lepas ni lah. Okey, saya difahamkan ini bukan kali pertama
Dan terakhir kita akan bertemu Dr. Syed untuk Minggu Saham Digital ini. Dr. Syed juga akan muncul dalam program Sembang-Sembang ASNB pada esok hari, betul? Betul. Yes. Jam 1:30, 12:30. 1:30, 12:30. Tak apa, tunggu. Nanti Pondok doktor saya akan punya update IG, lah kat nanti IG saya- kan. Baiklah para penonton, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali dengan tetamu jemputan kita selepas ini. Rosita Cik Mun. Selepas Jigi. ini. Jangan ke mana-mana. Stay tune guys. Jigi, aku nak duduk sini, Cik tak duduk sini boleh? Boleh. Saya pun nak duduk boleh. situ. Tak nak duduk situ. Tapi penjarakan sosial. Oh, ya ke? Ya. Tak apalah, di sini duduk situ ke? Okeylah, alamak Aku saya di sini, dah lepas. Kita macam tu je lah. Tak boleh, nanti bini aku luar. Okey, tetapi sebelum itu juga, jangan lupa untuk mencari kod tersembunyi hashtag mana kod dalam setiap video rancangan Minggu Saham Digital PNB. Layari www.minggusahamdigital.com.my untuk menebus kod anda. Lebih banyak kod yang anda jumpa, lebih tinggi peluang untuk anda memenangi hadiah utama iaitu sebuah Ford Ranger 2.2 liter. Nak tahu apa kod untuk rancangan ini? Kena layan lepas je sampai habis. Kita jumpa sebentar lagi. Bye guys.